Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran kita hari ini ialah sirah. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai sumber-sumber sirah. Sebelum kita masuk kepada tajuk kita, Ustazah imbas kembali pelajaran kita pada sebelum ini. Kita telah belajar mengenai mari mengenal sirah. Apa itu sirah? Semua ingat lagi apa itu sirah? Sirah berkaitan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum ini kita dah belajar sirah dari segi bahasa, apa dia? Makna sirah dari segi bahasa, makna sirah dari segi istilah. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita. Kita masuk kepada sumber-sumber sirah. Baik, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita, Ustazah nak tanya, siapa tahu apa maksud sumber? Baik, sumber ialah sesuatu bahan yang kita guna untuk merujuk, untuk melakukan kajian, untuk mengetahui maklumat secara lebih terperinci. Maksudnya, bahan apa yang kita guna untuk mendapatkan sesuatu maklumat. Contohnya, untuk mendapatkan maklumat mengenai kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahan apa yang kita guna? Kita nak tahu kisah Nabi, macam mana sebelum Nabi lahir, macam mana semasa Nabi lahir, selepas Nabi lahir, macam mana kisahnya? Siapa nak bagi tahu kita? Dengan merujuk sumber-sumber sirah. Baik, Nabi Muhammad lahir beratus tahun dahulu kan, sebelum kita dilahirkan lagi. Kita belum dilahirkan lagi, kamu semua belum dilahirkan lagi ke dunia. Macam mana kita nak tahu? Ustazah nak tahu, kamu nak tahu cerita Nabi Muhammad, sedangkan kita dah lahir, Nabi Muhammad dah tak ada. Dengan merujuk sumber-sumber sirah, bahan-bahan rujukan. Baik, apa itu sumber-sumber sirah? Mesti semua tertanya-tanya kan? Baik, Ustazah terangkan, kita tengok satu-satu. Okey, sebelum Ustazah tunjukkan apa itu sumber-sumber sirah, Ustazah nak semua lihat skrin perbualan antara ustaz dengan seorang anak murid yang bernama Syukri mengenai sumber sirah. Syukri dia nak tahu apa itu sirah. Jadi dia bertanya kepada ustaz dia. Baik, Syukri memulakan persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz menjawab, Waalaikumsalam Syukri. Baik, Syukri bertanya lagi. Boleh Ustaz sebutkan sumber rujukan sirah? Ustaz menjawab, kita dapat mengetahui sirah melalui Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kitab-kitab sirah. Baik, Syukri, terima kasih Ustaz. Ustaz menjawab, sama-sama Syukri. Kamu semua faham tak apa yang Ustaz bagi tahu? Kita dapat mengetahui sumber sirah melalui Al-Quran. Siapa pernah lihat Al-Quran? Siapa pernah baca Al-Quran? Siapa pernah lihat apa itu kitab hadis? Apa itu kitab hadis? Dan apa itu kitab sirah? Baik, sekarang Ustazah akan tunjukkan apa itu Al-Quran, kitab hadis dan kitab-kitab sirah. Baik, ini adalah Al-Quran. Siapa tak pernah baca Al-Quran? Siapa tak pernah tengok Al-Quran ni? Al-Quran ini wajib ada di setiap rumah. Siapa kat rumah dia ada Al-Quran ni? Alhamdulillah, bagusnya. Kan kita selalu tengok ibu, ayah, kakak, abang kita baca Al-Quran. Ini adalah Al-Quran. Baik, cuba tengok ayat-ayat Al-Quran ini. Ayat-ayat Al-Quran ini adalah berasal daripada perkataan Arab. Nabi Muhammad lahir di tanah Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Quran hari-hari, kita tak faham apa kandungan, apa yang sebenarnya yang maksud ayat-ayat Al-Quran ini kan. Sebenarnya setiap baris ayat Al-Quran yang kita baca hari-hari itu mengandungi cerita-cerita, kisah-kisah
pada zaman kenabian. Berkaitlah zaman Nabi, cerita berkenaan Nabi Muhammad, keluarga Nabi, sahabat ataupun kawan Nabi siapa, macam mana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya ada diceritakan di dalam Al-Quran. Hebatnya Al-Quran. Baik, yang kedua, kitab-kitab hadis. Yang ni mungkinlah kamu jarang lihat, sebab benda ni kitab ini biasanya kalau ada kita lihat di surau kan, di pustaka. Siapa yang suka cinta kepada buku, dia insya-Allah dia pernah tengok kitab-kitab ini. Kitab-kitab hadis. Apa tu kitab hadis? Apa beza Al-Quran dengan hadis? Baik, Al-Quran adalah semua kata-kata daripada Allah. Ayat yang turun itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kitab hadis ini adalah semuanya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi dahulu, setiap apa yang Nabi cakap, setiap apa yang Nabi buat, setiap apa yang Nabi setuju, semuanya dicatat ditulis oleh sahabat. Sahabat itu adalah kawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang Nabi cakap itu kawan-kawan Nabi Muhammad, atau dipanggil sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis. Dia tulis, dia hafal, dia tulis, dia hafal, dia tulis, dia hafal, dia tulis, sehingga daripada mula Nabi Muhammad menjadi rasul, dilantik menjadi rasul, hinggalah Nabi Muhammad meninggal dunia, semua yang apa yang Nabi cakap, yang Nabi buat, yang Nabi setuju, semua ditulis dan dihafal oleh para sahabat, iaitu kawan Nabi. Dan bila sahabat Nabi dia menulis, jadi pada satu masa sahabat Nabi dia bukukan semua kata-kata Nabi. Inilah contohnya kitab hadis kan. Banyak kitab hadis ni, antaranya macam ni lah. Dan kalau kita buka kitab hadis macam ni lah, yang ni yang terjemahan, kitab hadis terjemahan. Dalam kitab hadis banyak diterangkan macam mana bab-bab solat, bab-bab rukun iman, ibadah, akidah. Yang ni kamu semua tak fahamkan, tak apa. Inilah kamu boleh lihat. Inilah contoh kitab-kitab hadis, dan tulisan dalam kitab hadis tak sama macam Al-Quran. Al-Quran ada ayat Al-Quran sahaja kan. Dalam kitab hadis ada kata-kata Nabi, dan ada terjemahan. Itu adalah kitab hadis. Apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, semuanya dirakam ditulis oleh para sahabat. Dan sumber hadis inilah yang kita jadikan rujukan untuk kita tahu macam mana kisah Nabi Muhammad pada zaman kenabian, pada zaman dia lah, melalui kitab-kitab hadis. Baik, yang ketiga, kitab-kitab sirah. Banyak kitab-kitab sirah. Contohnya ni lah, Sirah An-Nabawiyah, tulisan Arab kan, Sirah An-Nabawiyah. Yang ni orang Arab yang tulis. Dia tulis kisah-kisah Nabi. Kitab-kitab sirah ni, penulis yang menulis kitab-kitab sirah ni, dia rujuk apa? Dia rujuk daripada kitab Al-Quran dan hadis juga. Tapi ramai orang yang tak faham kan, baca kitab Al-Quran tak faham, baca kitab hadis tak faham. Jadi dia permudahkan, dia buat satu bab-bab, cerita-cerita daripada Nabi sebelum Nabi Muhammad lahir, macam mana kisahnya. Dia ringkaskan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, dia masukkan dalam kitab sirah, ringkaskan perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang contoh kitab kulit kitab bahasa Arab lah. Yang ni contoh kulit yang bahasa Melayu pun ada juga. Ini adalah kitab-kitab sirah. Contohnya yang pertama ni adalah Sirah Nabawiyah.
sejarah hidup Nabi Muhammad. Yang ni mudahlah kan, bahasa Melayu kita buka je, kita boleh baca sendiri sebab bahasa Melayu. Yang kedua, kisah lengkap perperangan Rasulullah. Macam-macam. Sekarang kitab sirah, nak cari kat mana kitab sirah yang bahasa Melayu ni? Kedai buku banyak kan, boleh cari kedai buku, pustaka, semua ada. Baik, dan contoh kitab sirah. Kitab sirah tahun 1, apa dia? Mana contoh kitab sirah tahun 1? Ni lah. Ni contoh kitab sirah tahun 1 yang telah diringkaskan sesuai untuk tahun 1 saja kan. Ini contoh sumber rujukan kitab sirah tahun 1. Kamu akan belajar mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dan selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kamu akan belajar tahun 1. Ini adalah sumber rujukan sirah tahun 1. Baik. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.